Okay, so macam mana semua setakat pukul 9.30 ni? Alhamdulillah. Mengantuk dah kepenatan dah. Okay, insyaAllah. So malam ni hopefully tak adalah benda-benda yang heavy atau apa-apa kan. Cumanya just jadi macam official opening from the perspective of mind setting of the whole program kita ni kat sini lah, insyaAllah, dan some sharing insyaAllah. So harapnya dah tak ingat lah exam exam apa tu kan, dah kita walaupun ni lah masih ada yang baru je sampai setelah exam. So hopefully sesi kita ada daripada ada apa yang battleshipnya tadi, lepas tu kolamnya tadi kan. InsyaAllah. So seperti nama program ni adalah hopefully time yang kita spend kat sini ni untuk relax, recharge dan rejuvenate insyaAllah. Now, kalau ada yang tertanya siapa je yang dikumpulkan ni? Perasan ke kalau tengok sebelah-sebelah ni, kenapa kita orang kat sini? Apa persamaan? Kan, so generally kalau anda kata ni adalah gathering of activists, semua terima ke? Semua faham ke? Kan, sebab the common orang kata apa the common thing between yang dijemput ke sini adalah aktivis dalam mana-mana projek dan medan lah yang berkaitan. So kalau yang setengah-setengah tu mungkin yang dah familiar, yang sepanjang semester ni kita dah berprogram sama-sama. Ada yang dari awal SEM dah induksi sama-sama. Siapa yang dah berapa kali induksi semester ni? 3 kali Kalau so kalau MLM dah 3 kalau yang lain tu anda tak familiar lah, adakah diguna nama induksi atau tidak. Ada juga yang dah sama-sama turun dengan sesi adik-adik kat sekolah. Ada yang dah main layan game dengan adik-adik, yang kalau last tu kereta kebal. Kalau ni kalau ni lah. Ada yang juga projek dia berbentuk berbeza sikit, buat sesi-sesi ceramah, either IPS ataupun dakwah non-Muslim pun ada sesi-sesi talk juga kan. Ada juga yang even dah turun street dakwah rasanya kan, and etc lah. Yang lain-lain juga jenis-jenis kegiatan yang kita buat So in other words, yang dikumpul kat sini adalah orang-orang yang kita boleh kategorikan sebagai aktivis yang telah bekerja, yang telah menyumbang insyaAllah. So itu pun template yang ajakan tu lah after one semester of berempat sebulan, hopefully insyaAllah ni adalah masa untuk kita bersama dalam bentuk yang agak berbeza sedikit insyaAllah. Tapi bukan hanya yang macam tu lah, sebab kata ada yang berbeza sikit, dia join jugalah dengan yang orang tua sikit kan. So mungkin walaupun seorang je anak yang keluar gambar kat sini, tapi ada beberapa orang anak kat situ kan. Mujur dia orang tak ada gaduh siapa tu kan, yang mana right. So ada yang dah jumpa Kak Wan Khadijah, Zaujah atau isteri, dan saya sinilah insyaAllah, anak sini kan. Now so template ataupun nama yang diberi untuk program ni ada 3 word ni. Hopefully dan juga especially masa anda bentangkan proposal benda ni kepada grup MYLM, ada terfokus kepada word ni lah. So hopefully tak terasa janji tu tak ditepati lah kan. Maknanya kalau dah sedang alhamdulillah dah. So kalau esok tiba-tiba jadi lain, dah tak boleh nak kata so dah fulfill kan. Dah tak jangan risau, insyaAllah sampai esok lusa masih relax. Lega. Tapi ada juga 2 word tadi yang inilah, maksudnya so dia ada elemen as a person, as an individu, dan juga as a team lah. So kita ada juga aspek bagaimana kita recharge, rejuvenate as personal dan juga as kolektif juga hopefully insyaAllah. So itu aspirasinya. So di samping kita relax, di samping kita melupakan bebanan-bebanan dan sebagainya, harapnya saling kenal mengenal lah kan. So siapa yang dah bermula dengan game kita di awal pagi tadi tu, hopefully adalah tahu info baru yang tak pernah tahu ke, ataupun
interesting pasal member lain yang menjadi trigger point kepada perbualan dan sembang-sembang. Now, because of this aspiration, the most of activity-nya cuba memberi ruang sebanyak mungkin lah. So, masa makan memang dia ada berbeza sebab setengah program fokus je something dan masa makan tu just untuk bagi makan lah. So, jadi makan tu jangan buat benda lain, makan habis sambung benda lain. So, tapi yang kita ni masa makan tu diharapkan bersembang. So, jadi waktu dia agak ample lah. Jangan makan seorang-seorang tak bersembang. Dunia mood dia untuk itu. Dan kalau boleh, start kali makan tu, cubalah sembang dengan orang lain pula. Jangan macam asyik group tu, so expand kita punya circle of orang yang kita pernah sembang. Hence, dia memang masa untuk setiap kali tu dia agak ample lah. Right. Untuk sister, ada pagi esok akan ada juga sesi macam ni. Kenapa pagi? Nak tidur. Lepas sarapan tu ada sesi untuk menyiapkan minum pagi untuk siapkan minum pagi yang nanti lepas tu kalau terjun kolam ke lepas pukul 10 tu ada benda yang sister telah siapkan, bukan untuk brother je lah, untuk dia orang juga tapi nak katanya untuk itulah, right? So harapannya ialah sesi tu pun bukan sesi stres-stres. Kenapa kena paksa jadi chip lab ni? Tapi memang tak ada benda yang stres tu. Dan untuk yalah sembang dalam aktiviti. So ni based on survey kalau silap survey ni tanya ni kan. Kata sebab brother memang tak didesign benda ni sebab rasanya brother kata mana ada seronok benda ni kan. So katanya sister agaknya ada ni kan sebab kelainan ke apa so begitu of course apa yang tak kita tengoklah apa yang akan dibuat esok. Dan sepanjang sesi-sesi ni juga kita ada banyak slot-slot yang relax dan boleh main air dan ataupun boleh just lepak di tepi air. Hopefully dia juga serentak dengan itu ialah kalau nak macam tak tahulah kalau tak puas lagi bolehlah balun memang main secara aktifnya tu kan. Tapi kalau just nak bergendang sembang apa semua tu pun opportunity dia ataupun just rendam kaki ke semuanya tak kisah. Either siapa yang rasa nak sembang kosong ataupun sembang ringan ataupun ada yang rasa macam yang melegakan aku ni sembang yang berat-berat. So boleh juga. Contohnya benda yang menyebabkan dia boleh recharge atau rejuvenate ataupun ada nafas baru tu ialah nak kena bincang dengan ketua projek kan. Boleh tak saya ni saya rasa takkan saya just mentor kot, bagilah saya jadi project manager pula sama depan. Tak tahulah apa-apa yang yang berat sikit macam tu kan. Contoh. So kita open the opportunity for those kind of discussion as well. Kalau nak heart to heart, tapi ni heart to heart yang sejentina lah, bukan saya nak heart bukan yang tu kan. So kita tak sempat nak conduct sesi ta'aruf ke apa kat sini. Walaupun kalau masa anak kat Perancis dulu, anak dengan Zaujah biasa je lah, wife tu biasa je lah handle. Kalau program yang similar macam ni handle proses ta'aruf tu biasa. Tapi dia bukan tak semena-mena kat situ lah. Biasanya yang dah yang dah nak approach apa tu tapi dia dari region yang berbeza, biasanya satu Perancis tu berkumpul masa program macam ni je. So masa tu lah opportunity dia kan. Itu pengalaman kita orang lah masa dulu So tapi InsyaAllah kali ni tak ada ni. Cumanya nak katanya kenapa nak mention benda ni ialah setiap orang need je lain Setengah tu dia just nak release, setengah orang tu macam dia nak kena utarakan something, setengah orang tu dia kata macam nak kena bincang sikit, aku ni nak new experience or whatever. So kita nak buka opportunity tu seluas-luas ni lah di sepanjang 2 hari ni insyaAllah, right? At the same time macam dia sebut juga ada indicate juga relax kita ni bukanlah bermakna tidak berdisiplin. Faham kan? Relax tu dia macam tidak mood serius, tidak tegang dan sebagainya.
Tapi tengok sampai 2 jam dia tu. So maknanya dia menjaga betapa menjaga masa. Tak tahu lah ni wife dia punya ke apa, tak tahu kan. Tapi seriusnya dia. So now so most of our session dia bersifat very flexible dan sebagainya. Tapi kalau ada benda yang bersifat punctual, kita akan cuba punctual lah. Especially kalau yang, sebab kebanyakan sesi dia mostly kita dengan kita. Tapi esok lepas Zuhur until Asar tu akan melibatkan invited individuals. So masa tu kita tak boleh lah nak buat macam kita-kita je dan dia menzalimi masa dia macam tu. So ada benda-benda yang once kita set okay macam ni, so kita cuba sebaik mungkin insyaAllah. Keduanya part of kita punya disiplin juga ialah setiap waktu solat tu kita cuba at the allocated time lah. Now ni untuk solat fardu lah, solat fardu. Now untuk sesiapa yang ada rutin-rutin amal fardi yang masing-masing, so kita tak enforce design program ni kita tak enforce diwajibkan untuk semua, contohnya maksurat apa semua tu Tapi siapa yang rutin dia begitu, time tu diberikan. Tapi taklah maknanya siapa yang macam itu bukan rutin dia semuanya dan dia nak amalan yang berlainan ke benda, terpulang So tetapi opportunity tu kalau ada yang tak tahulah, sebab rasanya macam kalau brothers yang nak qiyam awal ke apa, ruang ada, apa maknanya opportunity tu ada dan sebagainya. Alright, of course dan dialukan lah benda-benda yang bersifat itu Now sedikit sharing so kita terus masuk kepada sharing daripada, bukanlah nak sebut orang tua tapi gelak lain macam gelak tu. Daripada seorang yang lebih senior kepada insya-Allah adik-adik So from heart to heart jugalah, bukan letteran, bukan ceramah, tapi just pengusian sharing ni from perspective of tak sure berapa ramai yang akan boleh appreciate sharing ni, tapi sebab sharing ni dia macam personally ada benda yang terfikir lah, yang from my own perspective there's something yang significant, tetapi mungkin ada orang boleh relate, ada orang macam susah nak relate dan sebagainya. Now satu, siapa yang dah tahu siapa yang dah tahu hakikat ni pasal Diriana? Siapa yang boleh agak ni, doktor ni introvert semacam siapa yang kata dia tipu Walaupun yalah ada setengah orang akan kata kita kena bahas sikit term ni kan, tapi faham kot apa yang dimaksudkan situ Now, ada beberapa benda yang Ana just nak highlight kat sini, dan kenapa dia highlightkan sebab dia menimbulkan satu persoalan lah. Dia ada beza orang yang memang naturally inclined kepada something yang dan menyebabkan dia mencari benda dan program yang sesuai dengan benda tu. While for myself, kalau ikut hati, tak adalah saya terlibat dengan benda-benda macam ni. Kena jumpa orang, kena cakap dengan orang, kena apa kan. I realise, ada setengah dah dengar cerita ni kan, tapi jadi pengalaman, tapi yang belum dengar. I realise myself ada ciri-ciri macam ni bila especially masa pandemik masa pandemik yang masa semua yang masa bukan diharamkan, maknanya semua tak boleh datang office. So ada satu period tu work from home, okay, fine. Kemudian ada satu fasa lepas tu, kalau UIA tu dia dah boleh datang UIA tapi kena inform, tapi masih kelas masa tu online. So vast majority lecturer bila macam tu dia tak datang pun office lah, buat apa nak datang kan. Tapi anak datang. Dan kalau siapa yang tahu blok engineering E1 tu, basically setiap hari anak seorang lah. Dan terasa alangkah bahagia. So macam kan best kalau tiap-tiap hari macam ni. Dan sampai satu masa yang bila dia transition untuk lecturer kena datang balik, once Ana nampak kelibat seorang datang tu, Ana macam kecewa gila, ya Allah. Kenapa tak berterusan aku seorang kat bangunan ni kan? So ada yang macam tu lah, yang memang
Jiwanya macam tu. Macam kalau boleh tak nak jumpa orang. Rasa macam ya Allah syurga kan. So that's myself lah. So dia jadi satu persoalan bila sebab my school friend apa semua tu know that about myself lah kan. So dia jadi bila dia tengok kau ni betul tak ni? Kadang-kadang dia jumpa bercakap ke depan ni. Kadang-kadang dia tengok YouTube dia kata macam dia ada menimbulkan banyak persoalan lah kan. Kau kena rasuk ke kau apa pun kan. So that begs the question sebenarnya. What leads to that shift? Kenapa buat benda yang tak sesuai dengan jiwa lah in that sense tu satu. Keduanya on top of that bukanlah terlibat dengan benda ni sebab masa banyak tak tahu nak apa. Kalau siapa yang tahu nature kerja burden apa semua tu untuk allocate masa macam ni memang kena itu dah pulun gila-gila untuk marking apa semua tu. Alhamdulillah settle. Dan ada yang benda yang terpaksa habis ni Jumaat ni Sabtu Ahad dan kena sambung pulun balik lah untuk the remaining of key in mark dan sebagainya. Tu satu juga, maknanya dah lah tak minat dengan benda-benda macam ni. Sibuk dan bukanlah bujang yang tak tahu nak buat apa kan. Family ada dan sebagainya. So dia ada satu soalan lah. Siapa rasa macam so kenapa jadi sibuk-sibuk? Especially kalau program macam ni, kalau siapa yang tahu background dia kan bila anak initiate dan for the most of the preparation tu sebab memahami je semua exam. So tak naklah any burden yang tu turun kepada siapa-siapa kan. So dia jadi macam ada reason ke seseorang tu nak seseorang yang macam tu nak tu kan. So nak kata ada okay, kalau nak tambah nak kata ada dapat kredit award, tak ada kredit award benda ni. Ada allowance tambahan, tak ada. Kalau nak tambah satu lagi aspek yang interesting adalah okay, kalau korang tengok semua benda ni, korang rasa makan kos tak? Tu satu lagi angle lah kan. Maksudnya yang tampung ni is basically diri anda dan individu yang seumpamanya. So dia jadi macam duit tak dapat, malah kita belanja banyak. So kalau orang yang tahu hakikat tu, dia agak normal dia akan tanya, kau kenapa kan? Kau kenapa buat benda ni? Now, siapa yang familiar dengan term ni? Biasanya dalam bisnes ataupun dalam investment kita bincang benda ni kan. Dan kita akan calculate when we invest something, what's the return dan how much. Dan from there kita akan kata berbaloi apa buat dia menguntungkan ke tak menguntungkan dan sebagainya lah. Right. So kalau tanpa further elaboration boleh dah terbayang ke maknanya apa agaknya return on investment buat benda-benda macam ni? Syurga, insya-Allah, alhamdulillah. lagi. New generation. Lagi. Bukan nak kata salah tapi just nak terbayang. Korang terbayang apa Nah, okey. Siapa kat sini? Okey, ni kita masuk kepada isu dunia sikit Siapa kat sini agak well versed tentang benda ni, bukan sekadar pernah dengar tapi memang diri sendiri pun bila tengok contoh-contoh investment ke apa pun dah quite well versed lah dengan benda ni dan tengok macam kalau masuk sini return dia macam ni. Ada yang dah macam tu ke? Sebab biasanya umur-umur ni jarang lah yang macam tu. Tapi sekarang ni agak unlike macam zaman kita orang Kalau kau buka YouTube apa semua tu dah agak banyak benda yang memang education yang bersifat begini. So tu yang nak tanya, ada yang personally ambil tahu benda-benda ni tak? Ke macam kerja apa pun tak fikir pun tak ikut Tak ada Oh tak ada? Ada yang minat? Ada? Angguk tu yang lain? Okay, nak rasa bagus untuk ambil tahu dan because dia jadi macam dia akan mempengaruhi planning, financial planning kita dan juga cara kita menyusun kewangan apa semua tu lah. Kalau orang yang tanyalah mana-mana orang yang senior
dia wish dia tahu tak benda-benda macam ni masa dia muda. Dan jawapan dia kat standard sebab dia amat signifikan maknanya over 20 years kita sedar tak sedar je. Anda habis PhD sampai sekarang sedar tak sedar dah 10 tahun. Habis PhD 2013 dah 2024 so kita pergi balik kerja je. Tapi dia macam setahun demi setahun tu dia ni. Tapi apa yang kalau orang yang disiplin finance dia okey, dia dalam 10 tahun tu sedar-sedar dia dah ada banyak ni dengan orang yang semua apa orang kata? Orang kata paycheck tu paycheck kan. Dia macam saat hujung bulan tu asyik kosong je kan. Pernah dengar dialog-dialog macam tu kan? Oh ni dah hujung bulan. Kan? Anda biasa dengar je lah. Anda tak pernah tercakap macam tu lah. Sebab kita macam, kenapa orang cakap macam tu Dia tak plan ke? Macam anyway. So, it's good to have that idea. Dan pada Ana, bila Ana quite recently lah, bila sedar-sedar macam, aku 10 tahun lagi dah nak pencen. Income dah tak ada dan bukan pencen retire. Sebab pencen tu kan, kalau orang yang bersara dan dia ada pencen tu, kan sekarang perbincangan nak berhentikan pencen apa semua. Sebab pencen tu, kalau macam ayah tu dia kerja kerjaan basically. So bila dia habis, dia dapat pencen. Maknanya setiap bulan akan ada benda masuk. Kalau macam orang yang kerja swasta, basically dia tak ada pencen lah. Tapi sebab tu dia ada EPF ataupun KWSP tu. Dan kat situ dia jadi macam dia ada sejumlah tu dan kalau dia tak pandai manage, dia boleh jadi habis. Kalau dia pandai manage, should be okay. Etc. Anyway, apa yang nak cerita kat sini ialah quite interesting bila anda banyak cover benda ni, termasuk podcast, finance apa semua tu. Tapi subconsciously dia banyak terrelate dengan hakikat dunia dan akhirat lah. Hence, sebagaimana juga anda mungkin aware, kat mana investment yang pulangannya lumayan, dia banyak juga jadi macam terpriority benda yang macam, kalau benda ni lumayan ni from akhirat punya perspektif lah. Right? Then this kind of thing. So kat sini nak bawa ponder lah. I just wish untuk ajak berfikir. Now, ada some of kita punya jenis projek ni yang nature-nya ialah untuk memimpin orang lain from somewhere to somewhere. Kadang-kadang dalam bentuk yang berbeza lah. Kalau yang pergi ke sekolah tu mungkin nak pimpin adik-adik tu kan. Tak tahu lah kalau nak kata imam pit stop ke. Tapi mungkin ada elemen begitu maknanya kita nak bawa seorang daripada satu tempat ke satu tempat ataupun dakwah non-Muslim. Now, if kita berjaya memimpin seseorang tu, kalau kita pergi step by step aware tak dia ada ganjarannya? Okay, first kali kalau kita tak dapat nak pimpin pun, tapi kita make the effort, ada pahala dah kan? Betul? Betul maknanya. Tapi kalau kita berjaya menyebabkan sesuatu itu berubah ataupun berjalan, dia dah lebih besar pahala. Contohnya macam kalau seorang yang memulakan satu trend ataupun mengajar orang tu dan dia setiap kali dia beramal, bila dia dapat pahala, kita dapat pahala yang sama tanpa kurangkan pahala dia, contoh kan. Tapi kalau projek kita pula bukan sekadar kita pimpin orang. Kita ajak ramai-ramai jom pimpin orang sama-sama. Maksudnya boleh nampak ke dia punya multiply effect tu. Sebab kita bukan hanya kita pimpin tu dah ada calculation dia. Tapi kita jom ramai-ramai. So kita menyebabkan dia orang memimpin tu dah ada dia punya calculation dia juga. And the higher you go, the bigger the pyramid yang kalau kita kata kat situ, dia akan stack up lah. Dia punya itu So itu dah satu equation yang menyebabkan kalau trend ataupun apa yang viral sekarang ni macam apa? Alif Sata Itu quite interesting kan dalam konteks message dia satu quite straightforward. Sebuah macam jemaah tu. Dan biasanya kalau tengok video dia juga dia kata ajak member lain, maknanya dia nak ada chain effect tu juga kan. Dan kalau orang memang actually buat benda tu, walaupun dia tak directly kesan orang tu, dia ada saham juga kan. Right. So tu similar ni lah, maknanya kita nak bawa ini So harapnya my hope ialah kita makin bercita-cita besar tentang benda yang begitulah, macam so macam mana yang boleh kita dapat return yang paling besar, seramai mungkin yang ajak ke, sejauh mana kita pimpin ke. So kita akan makin terfikir benda-benda gitu. Bukan sekadar nak buat program, tapi
Kalau adik ni lagi jauh kita pimpin, lagi besar perjalanan perubahan dia, lagi besar lah tu kan. Dan lagi banyak yang buat benda tu, etc. lah. Tu satu the topic of discussion. Kedua pula, by right, orang yang dah start buat, dia akan rasa sisi ini, harapnya lah. Faham ke macam ni? Maksudnya contoh ada yang dah start, ada yang dah turun straight dakwah dan kita tahu skill dia, kita bercakap dengan orang. Dan macam, kalau aku punya skill lebih ni, mungkin perubahan yang lebih besar yang boleh berlaku. Ataupun yang ada yang bawa adik-adik tu kan. Aku tak kerti nak handle budak umur ni kan, tapi kalau aku up skill diri aku, mungkin dia boleh berubah. Faham ke? Dia jadi macam kita akan see a totally different dimension terhadap diri kita dan how to grow ourselves. Kita akan nampak from investment punya perspektif, macam orang bisnes tu, macam daripada aku tak erti close deal kepada erti close deal. Faham ke buat ni? Daripada aku tak erti selling kepada erti selling, apa lah. So dia akan nampak amat berbaloi untuk aku spend masa sikit untuk bina benda tu, sebab pulangan lepas tu far beyond apa yang ada sebelum ni. So harapnya fikir jugalah benda ni kan, sebab kadang-kadang kita sebelum ni alhamdulillah dah ada experience tu, tapi mungkin kita realise diri kita kan, macam aku memang tak kerti handle budak-budak ni kan, so macam nak bagi kerti ataupun apa-apa lah kan, macam nak bagi masuk point ni, ataupun dakwah anak Muslim mungkin modal ni, ataupun skill, ataupun promotion or whatever right. So hopefully kita akan nampak lah, maknanya the bigger the capacity kita on going forward, the bigger chances untuk kalau kita nak ayat motivasi tu lagi hebat syurga yang menanti dan sebagainya lah kan, dari segi return on investment tu So harapnya masing-masing mempunyai a big ambition from that lah. Dan kat sini assumption ni adalah semua memang mengidam syurga lah. Semua ngantuk ni kan. Right. Ni bukan nak cakap betul, memang betul kan, tapi nak katanya okey, kenapa berkesannya, siapa pernah tengok kalau ke YouTube apa, iklan-iklan orang jual kos-kos yang untuk jadi kaya, whatever cost. Dan kadang-kadang dia macam, aku baru keluar Lamborghini aku ni kan, apa-apa lah. So kenapa benda tu menarik? So macam kita terus nampak macam, wah aku benar kan. So harapnya kita ada juga benda tu dengan syurga lah. Of course gambaran syurga ni biasa kita dapat kalau kita baca ayat-ayat Quran yang memang cerita pasal syurga kan. Ada sungai, ada apa. Harapnya kita ada that rutin yang sentiasa menteri kita macam, aku nak benda tu kan. So harapnya kita ada that man. Once kita ada big ambition, dia akan trigger yang lain-lain tu Now, bayangkan pula kalau, sebab kita cakap tadi tu macam tak tahulah kita terbayang macam ni dan projek-projek kita yang kita buat dan sebagainya, dan kebanyakan orang benda yang kita bincang domain ni ialah bila kita jumpa alumni 10 tahun nanti kan, semua dah jadi bawa anak-anak, alumni UIA kan. Ingat lagi tak dulu kita masa UIA kan, kita program-program kan, ingat lagi kan. Dia agak ramai yang jadi gitu. Faham? Benda-benda ni jadi distant memory, nostalgia. Dia agak berbeza. Sebab Ana tak, itulah macam Ana ni agak beruntung lah, sebab ada history yang menyebabkan certain phase tu tak keluar. Sebab kenapa kau cakap ni? Aku masih buat benda tu. Faham? Maknanya from 20 years until now, I'm still doing. Korang cakap cerita lama, benda cerita aku cerita semalam kan. Faham? So kalau kita put into perspective yang kita cakap ganjaran-ganjaran tu, kita punya life ni, IPT ni 4 tahun tau, dan kita ada puluhan tahun lepas tu. So dia tak sama orang yang itulah dia dengan so harapnya korang juga ada vision macam, aku nak jugalah saham ni berterusan terus dan bertambah. Faham? So harapnya, sebab bila kita boleh bayangkan maknanya ganja syurga yang hanya kat sini dengan kat sini, dan setiap tahun tu pula dia ada pecahan. So I hope you ponder upon that juga insyaAllah. Now, salah satu benda macam what I said about I'm quite lucky in the sense that perjalanan hidup tu menyebabkan agak mudah untuk betulan tu, sebab kebetulannya masuk kepada another thing yang kalau kita kata ada sistem yang memang train diri kita untuk able to do this for the rest of our life. Dia bukan, so I think you can appreciate. Siapa yang dah internship kat sini? Majority belum
Pernah tengok orang internship tak? Boleh bayangkan dan pernah cerita tak macam apa bezanya cycle of life masa bekerja tu dengan masa student tu, dan how different it is? Ke cerita dia lain? Aku ponteng je internship, tu cerita lain lah. Tapi kalau intern dia dah macam kerja, kita akan nampak cycle tu. Maknanya kalau kita tengok yang tu pun kita boleh faham kenapa orang susah nak continuous buat benda yang similar after graduated. Unless orang yang memang disiapkan untuk mampu buat benda tu lah. Right? So siapa yang interested untuk macam mana nak being trained for that, so that supaya kita boleh sustainable ke depan tu, tu pun satu perbincangan yang I invite to siapa-siapa yang interested untuk tahu pasal benda ni, boleh tanya lah. Boleh tanya. So I'm just saying that ada beberapa topic of discussion yang just harapnya masing-masing ponder supaya setiap semester tu kita punya keterlibatan dengan projek dan sebagainya tu, kita fikir what is the best from the perspective of paling lumayan lah syurga dia ke apa, what is the trajectory dan sebagainya. Boleh? Now, so harapnya masing-masing boleh ponder lah. Okay, dalam aspek memimpin aku nak macam mana, dan apa yang kita kata lah, lagi ramai orang yang kita ajak untuk memimpin, lagi terpimpin orang tu or whatever. Dari segi kita upskill diri kita, macam mana, aku sekarang dah ada skill ni ataupun belum ada, boleh minta dengan ketua projek, bagilah juga training ni, whatever lah. Maknanya faham ke? That kind of discussion, bukan just follow saja, ataupun kata aku dah ada skill ni, bagilah aku skill ketua projek pula, etc. With or even contoh apa saya anggota tim media, so on top of media, build up sikit tim media dan ketua tim media. So kat situ bukan hanya pasal media tapi pasal leading team. Faham maknanya kita upskill until kita sedar tak sedar after 4 years kita punya skill tu boleh pergi jauh lah dari segi bukan hanya dia membentuk career sebenarnya, tapi untuk kejar saham-saham syurga juga. Dan juga siapa yang rasa macam aku nak juga di-train in a certain way yang menyebabkan transition kepada fasa kerja tu dia agak smooth from the perspective of kita still within part of orang yang memang serius nak benda ni lifelong punya projek lah. Right? Bukan spesifik projek ini, tapi maksudnya kehidupan tu. Alright. Now, tak tahulah bila habis cerita semua benda ni, ada yang pergi sekejap. Ni ada udang. Walaupun ni batu pantai, so udang. So boleh lah, walaupun nak cari macam mana nak lukis udang sebelah batu, tak kerti lah. So boleh lah di sebalik macam tu. Now, from previous experience, ada je orang yang tertanya macam, agak dah mesti ajak program ni ada benda di sebalik udang, di sebalik batu dan sebagainya. Which, now, on one hand it is true. Maknanya, sesi macam ni didesign untuk have an opportunity untuk bersembang dan bercerita lah. On the other hand, dia cuba dibuat so that tak ada isu tertipu dan terpedaya. Sebab dia macam apa yang dijanjikan tu memang ada, bukan maksudnya datang ingatkan nak relax, tak relax langsung. Dia benda tu ada, cumanya on top of that, dan tak ada any impose dan pressure. Tak ada kontak takut neraka ke, astagfirullah. Dia tak ada unsur, dia just more kepada cerita benda ni ada, if you nak kejar benda ni, if you rasa macam nak tanya, nak sembang pasal benda ni, nak faham lebih lanjut dan sebagainya, we open opportunity, right? So harapnya itu satu bendanya. Dan now from kalau habis after dah cerita semua benda ni, kalau ni conceptually just perbincangan konseptual apakah return terbesar yang possible for myself yang boleh daripada program ni? Kau terbayang, maksudnya what happen that can give me the maximum ever return? Faham ke ayat ni? Maksudnya sebab program ni mengumpulkan exactly berapa number orang ni, dan saya akan cerita-cerita, and then what kind of apa yang berlaku yang you can kata the maximum return dia macam ni. Namanya apa yang berlaku for me to get my maximum return ever lah. Ada penerus yang teruskan nak dapat
Okay, from semua. What's the lowest possible return? Seorang. Now, okay, for myself contoh sebab the invited yang program ni dia bukan orang yang tak pernah buat apa-apa, betul tak? So harapannya ialah lepas dah satu semester ni dengan relax apa semua ni, paling kurang kau masih semangat untuk teruskan benda tu. Maknanya the worst case scenario ialah kontrol beramal, terus akan ada saham-saham tu dan I still get those handsome reward lah. But best case scenario, kalau best case scenario from all the options tadi lah, semua orang nak semua-semua tadi tu. But realistically, dia akan jadi in between lah sebenarnya. Right? Now, okay, boleh, kalau just for perspective, boleh bayangkan tak kalau ada seorang yang kata, oh saya nak macam ni. Apa contoh implikasi dia? Faham ke? Okey. Kalau saya petik cerita kisah benar ni tak apa kan? Tak apa kan? Sebab orangnya dekat sini. So siapa orang tu? Okey. Sekejap. Razim, boleh cerita Tak, bukan cerita yang memalukan apa, tapi takut setengah orang tu dia kata, biarlah dia keluar dulu kan. Okay. I think after masa tu Ana deal dengan dia dalam Usra in Action Usra in Action masa projek di Sekolah Al-Amin. I think ni lepas so dia bawa budak-budak tu pergi Coliseum apa semua, adalah aktiviti. Lepas tu masa minggu exam sembang dengan dia kat Mahalah, tak ingat milih sidik kot rasanya masa kat kafe tu, sembang. So ada some question saya tanya lah. Rasa macam mana projek tu dengan budak-budak apa semua tu, dan rasanya macam perubahan dia orang bersama tak bersama sebab program masa Usra in Action tu dia quite one off punya nature. So rasa macam mana, so antara benda yang logical kata macam lebih kalau dapat berterusan apa semua tu ni Now, something yang agak berbeza kalau orang yang macam dia kata macam basically dia kata dia willing ni sampai ke sini ni, dia lah rasa macam oh bagus kalau kita ada program yang berterusan, dan soalan naturally yang tanya ialah willing tak untuk lead benda ni. So dia kata boleh, dia take up benda tu, dia punya return from just one ni ialah after one semester tu I have access to jumlah macam ni. Faham ke? Dia kalaulah ketika tu semua orang ni macam ni, dia jadi macam setiap seorang ni jadi jumlah dia macam, faham ke? That is the kind of multiple effect yang boleh berlaku once kita ada begitu So tu just a real example where it leads to this today lah saya just nak mention begitu So of course kalau kita kena one extreme of macam oh paling lumayan lah, oh semua pun rasa macam oh saya pun bagilah saya lead satu projek, saya kumpul budak-budak apa kan. So itu jadi itulah, but realistically learning curve apa semua tu dia tak begitu kan. So saya nak ni dulu sebab kebetulan masa tu dia dah lead projek Usra in Action tu. So ke MILM ni dia lagi besar lah sebab dia setiap 2 minggu apa semua kan. So dia boleh lah lead ke situ. Tapi dia biasanya dari awal tu melompat ke situ memang dengan study apa lagi tu kan. So we have the trajectory. Tapi point dia ialah tu just nak bagi satu contoh real and macam ni sepanjang masa membesar anak tak terdedah sangat dengan this mindset of being very optimist bahawa benda tu boleh berlaku until when I did my PhD in France. So masa sampai ke sana tu di-assign a group of 7 brothers ni lah. Dan brothers ni kebetulannya memang figure macam tu lah, macam boleh kata macam ada 7 orang Razin ke so. Boleh ke nak bagi contoh je kan? Sebab korang kenal Razin, tak apalah. Dia dah bagi example untuk bagi. Dan now okay, Ana cerita benda ni sebab apa? Sebab all my experience kat Malaysia, bila bercerita benda ni dia biasanya orang agak pesimistik macam boleh ke?
Macam jadi ramai contoh itu boleh ke macam tu? Tapi when I go there, kenapa dia orang ni tak ada mental block tu? Rupanya sebab yang kumpulkan dia orang tu ialah brother yang datang daripada UK tau. Boleh bayang tak? Brother dari UK, naik flight pergi sana, cari budak-budak Malaysia kat sana, oh siapa? Jom kita sembang sikit. Lepas tu dalam over how many months tu dia keep on travel lah. Ni student juga Maknanya dia allow dia just untuk pergi jumpa budak-budak kat France ni. Until dia dapat convince, jom lah kita buat something kat Perancis ni kan. Dan masa tu when kebetulannya bila anak sampai buat PhD kat situ, so dia terus assign lah, dah ada orang yang faham benda ni, dia serahkan lah. Dan dia orang dah dalam contact mindset yang dia tak ada mental block tu sebab apa Macam mana cakap Kebanyakan kat Malaysia ni, I observe any effort ke apa tu, dia kadang-kadang cetusan tu sebab dah ada persatuan. So dia cara fikir tu mesti ada structure baru possible untuk buat benda. Dia tak boleh nak fikir macam kalau kita tak ada benda, macam mana? Dia tak boleh nak leap tu Ni macam negara tu tak apa. Jom kita pergi. Dia boleh leap situ So sebab dia dapat pun macam tu, dia tak ada mental block tu, hence masa nak bawa tu, seorang tu jaga selatan Perancis. So dia start lah sampai ada belah-belah orang kat situ. So nak turun jumpa dia orang. Seorang tu jaga belah ni, seorang tu jaga Jerman. Yang itu memang kawan dia tu macam dia kata, okay lah, cuti sama tahun ni rasanya boleh tak allow saya pergi pusing satu Jerman, tengok mana-mana ramai tak budak-budak yang boleh kita ajak apa semua kan. So lepas tu seorang tu kata, okay lah kau pergi sana, aku pergi Spain. So dia jadi itu So faham So that's why bila kita tengok depan mata begitu, macam boleh je daripada seorang jadi 20 lah tu, dia train tu kan. Hence sebab tu macam based on that experience, I don't have that mental block anymore lah. Bila tengok macam, boleh je macam tu kan. Tapi bila Malaysia start kali cerita, memang dia akan terblock lah macam benda macam dan Alhamdulillah until that fateful breakfast yelah sebab okay, kalau sekarang ni tak sure lah sebab kawan ni basically kalau from tiga-tiga projek ni, dia jadi macam ni projek yang first, walaupun ada yang bentuknya dah pernah berlaku sebelum ni, tapi tiga-tiga projek yang korang datang ni ialah yang sem pertama kan. Tahu ke? Maknanya MYLM ni lah first time dia kewujudan dia. Dan orang Muslim tu pun baru nak start dan sebagainya. So dia jadi macam something boleh terbentuk dan invite orang untuk bersama from sebelumnya tak ada. So if you don't have mental block lagi, maknanya dia boleh je sem depan tiba-tiba muncul benda yang saya kepakaran saya boleh create, then dia boleh spread out. So I'm very optimistic, ambitious benda tu, dan sebab tu dia jadi macam worst case scenario, tak apalah semua respon macam ni, sem depan kita kumpul lagi dan mungkin dia always kita tak apa orang kata, kawan putih tak cry over spilled milk, faham tak menangis sebab tertumpah susu. Tak tahulah, macam tak kena bunyi kan. Maksudnya kita tak, effort yang kita menjadi tu kita tak terasa apa-apa sebab there's always other opportunities, right? Anyway, satu konsep ni anda dengar ni bila orang bincang pasal kerjaya, bisnes, jadi jutawan apa semua ada seorang ni bila dia tanya sebab dia punya trajectory tu quite interesting lah. A lady yang jadi multi 100 million punya ni, kata macam, tapi dia punya trajectory tu dia kerja kat sini, lepas tu dia pindah, dia climb up the ladder of corporate sampai lepas tu dia beli company apa semua lepas tu orang tanya dia macam, bagus ke pindah-pindah kerja ni? So dia punya prinsip, dia kata kalau aku kat satu tempat tu dah tak boleh nak grow apa yang dia earn, dah ceiling dah tangga gaji kat situ contohnya, dan kalau apa yang dia boleh learn pun dah tak boleh grow dah, aku dah tak bertambah pengetahuan baru kat sini, tak tambah skill baru, aku pindah je. Faham? Ada orang yang begitu sebab dia sekali mana macam ni masih boleh grow lagi, masih boleh lagi ada kat sini, ataupun masih boleh grow, masih boleh learn So bila dengar macam tu, I hope that you have the ambition satu, dan seboleh mungkin nak the reality of benda ni, projek apa ni, give you most the optimum opportunity for you to earn and learn. Maksudnya kalau nak boleh tak saya learn belajar macam mana nak lead team apa semua tu,
the opportunity sentiasa terbuka. Dan earn tu maknanya pahala yang berganda-ganda tu lah. Boleh tak nak bercambahkan lagi, tak cukup lah rasa satu sekolah nak 3 sekolah, whatever perspektif kita earn more lah. Ataupun kadang-kadang effectiveness, maksudnya kalau budak ni dapat kita trajektorikan jadi tiba-tiba jadi dia yang lead adik-adik dia kat sekolah tu, itu earning dia dah multiple lah. Faham kan? So those are the things yang harapnya begitu lah. Sebab dan harapnya tak ada yang rasa stagnant lah. So throughout esok lusa semua ni, the opportunity untuk tanya, sembang dan semua tu ialah kalau ada yang dia rasa macam kalau berterusan macam ni lah exactly, aku rasa macam stagnan lah. Faham kan? Macam rasa macam buat rutin, rasa macam tak berkembang. I hope you can voice dan sembang supaya kita nak create benda yang kita actually berkembang lah. Bukan kita just nak buat program dan dia jadi berpusing-pusing begitu saja. So kat situ yang nak kata macam sebab setiap orang mungkin need dia berbeza, setiap orang starting point dia berbeza, setiap orang idea-idea yang berbeza, nak buka satu kondusif punya senario untuk masing-masing boleh sembang. So nanti kita akan cakap operasi je bagaimana. Now of course today alhamdulillah kita dah at the end of day 1 lah basically. Lepas ni boleh aktiviti InsyaAllah. Gambaran untuk esok esok subuh, of course siapa yang nak bangun lebih awal apa semua tu macam kita cakap tadi, feel free. Tapi yang ni by the time waktu subuh tu semua dah ready untuk subuh lah. Bukan macam baru nak digerakkan untuk subuh, hopefully insyaAllah. Dan kita ni agak beruntung sebab subuh agak lambat sekarang kan. So dia macam taklah semencabar. Okay, masa nak pergi, masa yang paling ni nak pergi, masa pergi Poland rasanya. Masa tu musim sejuk pula. So tapi masa tu sebab dia agak ekstrim dia punya subuh tu pukul 3 macam tu. So jarang orang tidur lah sebelum subuh. Orang semua tidur lepas subuh. Macam sebab kadang-kadang rasa lagi senang pukul 12 tu stay sampai pukul 3, lepas tu baru tidur, banding tidur nak bangun pukul 3, ya Allah kan. Pukul 5 baru kan. So itu pengalaman di sana. So bila kat sini ni kita alhamdulillah tak teruji dengan tempoh malam yang siang yang musim 4 musim ni. Anyway, lepas subuh sarapan by schedule-nya sarapan pukul 7 dah ada kat bawah. So antara subuh tu kalau nak ibadah sambungan mak surat, baca Quran, tilawah apa-apa nanti pukul 7 tu feel free. Ataupun yang nak sambung kerehatan supaya nanti ada tangga balik nak beraksi dalam kolam pun feel free. So, sarapan macam biasa, sembang apa semua. Sister akan pergi aktiviti dapur, brother akan jadi aktiviti apa yang rasa paling bermanfaat. Sama ada nanti kita boleh bincang sebab kalau lepas sister habis hopefully by pukul 10 tu dah ada minum pagi ataupun tenaga untuk sambung perjuangan lagi. So nanti sister lah yang akan serve kat bawah ni. Lepas tu, kita punya program ni banyak makan sebenarnya. Tapi justifikasi kita adalah kita banyak guna tenaga dalam air kan. So aduh. So jangan demand lah kenapa tak ni menu dia tak macam ni. Alright. So Zohor dan seterusnya lah. Nah, okey. Okey, untuk Zohor ni kita kena agak punctual sebab maknanya masuk je Zohor sebab waktu dia agak lambat. So waktu masuk Zohor kita solat Zohor. So that pukul 2 tu kita dah boleh kumpul kat sini. Akan ada invited speaker. Okey. Session ni kita invite 2 orang yang hopefully can give you a lot of value lah hopefully dalam dimensi berbeza. Seorang tu sebenarnya dia punya titik mula adalah Ana sebenarnya cuba cari channel untuk ni mula-mula dengan MyLM macam sebab one of the tak tahu nak kata constraint ke apa maksudnya ialah macam my adik lah kalau nak kejar benda ni berkembang apa tu dia satu benda yang boleh jadi fuel dia ialah kalau financial constraint tu tak berapa ada lah. So dengan dia ni yang daripada satu yayasan ni yang mungkin esok dia akan tu so
fund apa, in principle dah ada some agreement apa, so esok dia akan ceritalah. Tapi minta juga dia, kita tengok Alang tu cerita jugalah dia punya background, tak ingat dia apa, Aksa Defender ke apa, dia ada background social dan community punya apa semua tu, activism juga, so dia akan share lah. So kalau nak tanya apa-apa tu boleh tanya dengan dia, macam mana masih boleh zaman student, lepas student, etc. So just get whatever value yang you can from ni lah. Dan yang kedua tu pula, hopefully pukul 3 suku until asar tu, tapi sebab dua-dua ni, itulah rasanya kita asar tu akan jadi lewat sikit, pukul 5 lah asar tu. Sebab macam dia jadi macam tak fair bila nak limitkan masa dia orang dengan jenis orang yang jenis dia orang tu lah. Nah, yang second ni adalah orang yang anda jumpa kat Perancis, yang 1 daripada 7 tu, yang dari situ dia punya mindset dia memang dia fikir tu without limitation lah. Faham macam kita kata macam, so anda tak terbayang orang yang boleh fikir macam, boleh faham ke kita macam, kita biasanya ada cap of possibility lah, kita kata macam tak mungkin lah lebih, tapi dia macam apa tak mungkin pula. Dan ni kalau nak nanti esok tanyalah apa-apa yang nak tanya, be it from career, be it from macam mana nak team building yang bukan calang-calang, macam mana nak growth macam tu Okay, kalau nak tanya career wise boleh tanya, tapi kalau nak tanya from growth personal tu lah, macam nak boleh bina team yang sebab masa dia balik tu tak apalah, kalau tengok apa dia nak ceritakan. Ada, kalau kau dah pernah dengar kalau Arba punya cerita, Arba Travel kan. Tu pun tragedi dia pun bukan calang-calang kan, maknanya sampai 100 juta tiba-tiba Covid kosong kan. Dan tak semua orang boleh deal dengan benda tu. Tapi tahulah sekarang dia macam dia terpaksa decide something, lepas tu dia keluar 3 company baru kan. Itu sekarang bila dah habis Covid keluar balik Arba tu. So itu jenis orangnya yang harapnya dengan invite dia tu korang boleh correct lah sebanyak value daripada dia. Boleh tanya macam-macam esok. Right, lepas tu kita asar. Ni pendek cerita, makan apa semua tu, maghrib, isyak. Dan malam esok kita akan ada diskusi kat sini lah. Diskusi yang hopefully towards apa-apa yang kita rasa boleh concludekan untuk ke depan lah. Sampai ke depan, dan projek masing-masing ke apa, based on apa yang dibincangkan sepanjang hari tu. Now, lepas tu end of day tu, esoknya subuh, sarapan. Kalau masih nak kata lepas ni dah sampai muak dengan air ni, habiskan siap-siap dan bergerak pulang. Alright, itu habis. Kalau untuk brother kita sampai kat sana, insyaAllah kita terus solat Jumaat, dan until we meet again. Now, yang diharapkan ialah carilah semua opportunity yang ada, termasuk daripada yang invited guest tu, tanya apa-apa hikmah, wisdom, skill, tips, whatever it is. Throughout. Satu ask dan tu. Tapi satu lagi ialah kalau nak tanya kalau nak tanya ketua projek apa sepanjang opportunity ni ialah apa yang kita buat, apa macam ni. The design is like this. Sepanjang sesi kalau esok of course masa masak sister masak masa tu, tapi kalau brother masa tu itu dah satu sesi, lepas tu sesi air tu dah kedua, lepas tu of course yang talk tu kita kat sini, tapi yang petang tu lagi satu, dan hari last tu ada satu lagi. Semuanya sesi tu, siapa yang rasa macam keperluan dia just memang untuk enjoy habis-habisnya, enjoy habis-habisnya. Siapa yang rasa dia nak guna any of those opportunity untuk sembang dengan mana-mana individu yang dia rasa macam might as well dia sembang, be it saya ke, Razin ke, Naziha ke, siapa-siapa lah, ketua projek ke apa-apa, boleh make that ni boleh kata, boleh tak yang ni kita set appointment dan sebagainya. Towards the end, satunya ialah ini kalau MYLM anda dah cerita benda ni lah. One of the thing yang kalau siapa yang masih nak, especially yang junior yang nak betul-betul dengan projek ni, dan juga alang-alang tu cover terus kredit Usra Action tanpa dia perlu buat projek lain, kita akan cuba susun lepas ni. Tapi anda nak tahulah siapa orang tu supaya sebab biasanya Usra Action yang nak buat ni, anda akan supply metric number tu supaya dia manually masuk.
So ini yang kita dah bincang itu. Untuk selain daripada MLM, itulah anak tak tahu kalau yang lain tu ada ke yang rasa macam nak something yang similar tapi sebab tak tahu sebab dia nak kena create project yang macam tu. Sebab so far yang usulan action tu dia boleh just mirror benda tu kan. Tapi kalau ada yang rasa macam dia nak dakwah Muslim ke apa pun ada benda tu, so that contohnya je. Ni kalau lah orang tu macam dia nak committed long term dengan satu projek tu, tapi alang-alang tu tak perlulah dia berbanding dengan usulan action punya kredit yang biasanya on that semester akan ada satu burden lain sebab dia kan. So might as well credit order tu siapa yang rasa benda tu dia interested just bagi tahu lah. Yang tu memang boleh disusun selagi anda masih lecturer lah. Sebab kita ada kuasa untuk offer usulan action tu. Dan untuk penutup malam ni, just token of appreciation. Alright, insyaAllah. Ada apa-apa soalan atau apa-apa sebelum kita tangguhkan malam ni? Tadi insyaAllah kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-asri inna al-insana fi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi.